Alright, kelas. Jadi kita tengok tentang penyataan masalah kan. Mungkin sebelum ni you all kata dah bincang tentang kerangka konsep kan. So kerangka konsep is basically blueprint ataupun kita punya pelan lah, perancangan yang mengandungi apa dia pembeli ubah kan. Apa dia pembeli ubah yang terlibat dengan penyelidikan yang kita nak laksanakan. Apa dia teori yang mendasari penyelidikan yang sudah dilaksanakan. Apakah mungkin model dia, dan tentu sekali sebenarnya apakah sebenarnya ultimate aim yang kita nak capai hasil daripada penyelidikan yang dijalankan. Contohnya macam peningkatan kemahiran pertuturan, peningkatan kemahiran kebat. So itu perlu dimasukkan di dalam kerangka konsep lah. So saya tak nak cerita panjang lagi since rasanya kita dah bincang kan. Jadi sekarang ni kita tengok kepada sedikit tentang penyataan masalah. Ke penyataan masalah ni saya dah bincang ataupun you dah bincang dengan Prof. Rizan? Kelas? Belum, Doktor. Belum lagi. Okay. Belum lagi, Doktor. Ada miss 2 kelas kan? Okay. So, bila kita cakap tentang penyataan masalah ataupun problem statement, basically perkara ini memang adalah antara satu elemen yang sangat penting untuk convince readers lah, especially kalau you all adalah pelajar-pelajar mood B. Kan sebab mood B ni nanti akan ada pembaca dan ada viva kan. Jadi biasanya yang paling simple, bukan simple lah, maksudnya yang paling utama yang kalau saya pun jadi pembaca, saya akan cari, saya akan tengok apa dia sebenarnya masalah utama, isu-isu yang membawa kepada saudari nak menjalankan kajian itu. Sometimes penyelidik ni dia tend to get put everything tau, macam you all baca daripada literature kan. So ini masalah ni, masalah ni, masalah ni. Tetapi at the end, di hujung penulisan penyataan masalah tu sebenarnya pembaca akan tertanya sebenarnya isu yang mana yang cuba penyelidik itu tackle. Jadi untuk hari ni kita akan cuba tengoklah macam mana kita kaedah ataupun cara yang terbaik untuk kita menulis penyataan masalah. Alright. So macam kita katakan, penyataan masalah ini dia merujuk kepada persoalan ataupun satu inquiry yang mana pembaca akan bertanya, apa sebenarnya persoalan kajian ataupun isu yang menyebabkan saudari nak melaksanakan kajian itu. Dan macam mana kita nak cari masalah kelas? Kat mana punca problem statement yang boleh kita ambil? Dari literature review kita baca. Okey, bagus. Daripada pembacaan ataupun kajian-kajian lepas, selain daripada tu ada tak sumber lain untuk kita cite wujudnya masalah tersebut? Kementerian punya laporan ke? Laporan, statistik kan? Numbers, macam tu lah lagi selain daripada tu. Kalau tempat kita sendiri, kita kena ambil statement daripada orang-orang yang pengaruh. Ya, saya dah terang dulu kan. Kalau maknanya tidak ada references yang muktabar yang boleh kita jadikan sandaran, saudari boleh buat macam preliminary test lah, ataupun preliminary findings yang digunakan untuk menyokong bahawa wujudnya masalah tersebut sekiranya tidak ada dalam literature. So, jadi kita akan bincang juga apa beza antara masalah ataupun penulisan penyataan masalah bagi kajian-kajian kualitatif dan juga kuantitatif. So basically bila kita cerita tentang masalah kajian ataupun problem statement, tentulah dia merujuk kepada isu berkaitan dengan bidang yang hendak dikaji oleh penyelidik yang menyebabkan kajian itu perlu dijalankan. So inilah yang saya rasa sebagai penyelidik novice, sometimes ada yang tersasar. Macam saya katakan tadilah, you all eager sangat masukkan banyak isu-isu, tetapi sebenarnya akhirnya apa yang ditulis sebenarnya tidak, orang kata tidak address kepada isu yang sepatutnya, ataupun tidak fokus. Banyak isu yang dibangkitkan tetapi apa yang dijalankan dalam kajian hanya kata kepada certain issues. Jadi itulah yang perlu ditekankanlah dalam penulisan. Kenapa kita perlu ada penyataan masalah kelas?
Pertama untuk memantapkan kepentingan lah untuk menunjukkan signifikannya tajuk kita ini kan, dan menunjukkan kajian yang kita jalankan itu ada sandaran dia, ada sebab dia kenapa saya nak buat kajian tentang sesuatu topik, kenapa saya nak mengkaji dengan lebih mendalam tentang isu tersebut. Okay, dan of course dia akan memfokuskan perhatian pembaca lah ke atas bagaimana kajian itu akan menambah kepada body of literature. Remember kelas? Bila kita bercakap tentang pelaksanaan kajian, it's about apa dia? Pertama, kita nak seek the truth kan? Ingat tak pada kuliah awal tu? Kita nak mencari kebenaran. Kemudian, dalam masa yang sama, kita juga nak expand body of literature ataupun ilmu-ilmu di dalam korpus yang terlibat dengan research ataupun field research kita kan, bidang yang kita kaji. So, dan tentulah dengan penyataan masalah yang mantap, yang nampak selari dengan apa yang hendak dijalankan, maka dia akan dapat meyakinkan pembaca lah yang tajuk yang saudari ambil ataupun decide untuk buat itu memang merupakan satu penyelesaian kepada satu isu yang worth untuk you kaji. Sebab tu ini secara ideal lah kan. Kenapa penyataan masalah itu sangat-sangat dipentingkan ataupun ditekankan lah. So di dalam penulisan penyataan masalah, kebiasaannya kita akan mulakan dengan satu penyataan yang umum, barulah kita zoom in kepada satu isu yang lebih spesifik. Contohnya, kita sebenarnya nak kaji kesan penggunaan kelas dalam talian terhadap pembelajaran pelajar. So ini tujuan kita. So kita kena mulakan dengan satu topik yang utama, itu penggunaan kelas dalam talian. Lepas tu kita masuklah kepada masalah COVID-19 misalnya, yang berkaitan dengan kenapa sesuatu kelas itu akhirnya diubah kepada pembelajaran sedalam talian. Contohlah. Dan barulah kita boleh kaitkan kenapa kajian itu hendak dilaksanakan. Maksudnya kita nak melihat kesan penggunaan dan persoalan kajian adalah merupakan persoalan yang kita bentuk daripada tujuan kajian yang telah kita laksanakan. So apa di antara ciri masalah kajian kelas? Pertama, tentulah isu itu boleh dikaji. Kita ada akses ke? You ada masa yang cukup tak untuk kaji tersebut kan? Ada sumber ke dan ada kemahirankah untuk memanipulasi data, menginterpretasi data dan sebagainya. Dan yang kedua, patut ke masalah ini dikaji? Sometimes ada isu-isu yang tak worth untuk kita kaji. Ataupun oleh kerana kita ni terikat dengan satu time frame kan. You nak buat masters ni berapa tahun kelas? Nak buat 5 tahun ke? Tak kan? Maksudnya kita ada satu tempoh masa yang sangat ringkas, yang sangat pendek, yang mana untuk sesuatu isu yang spesifik berkemungkinan tak dapat kita capai, tidak dapat kita selesaikan dalam time frame yang kita ada sekitar 2 tahun kan. Jadi untuk masters level mungkin kita rasa macam at the first place dari segi masa kita tak sesuai lah kita nak kaji tajuk itu. Tetapi dari satu sudut juga kita perlu bertanya, adakah kajian yang kita laksanakan ini akhirnya dapatannya akan menambah kepada pengetahuan sedia ada dalam bidang tersebut? Adakah dia akan menyumbang kepada sesuatu amalan ataupun praktis dan sebagainya. So kalau kita rasakan bahawa dapatan saya nanti tentulah ada sumbangan. Sebab tu kalau ada dalam bab 1, apa di antara bahagian yang you tulis? Significance of study kan? Kepentingan kajian, betul tak? Dalam bab 1. Jadi di dalam kepentingan kajian tu sendiri, kita dah boleh predict. So saudari sebagai penyelidik dah boleh predict dapatan saya ni akan memberi signifikannya kepada apa? Kepada kementerian ke, kan? Kepada amalan guru ke, kepada pelajar ke, ibu bapa ke. So maksudnya kalau kita boleh menentukan, inilah sebenarnya yang antara sumbangan. Kalau dapatan saya daripada kajian ini, inilah sumbangan yang boleh saya berikan kepada pengetahuan saya ada, dan tentulah itulah masalah kajian yang sesuai untuk kita laksanakan. Okay, di dalam kajian kuantitatif kelas, kebiasaannya kita cuba untuk mengukur sesuatu pembeli upah lah. Bila kita sebut tentang pengukuran, maksudnya kalau dalam kuanti kan sifat data dia dalam bentuk sesuatu yang boleh kita quantify kan. Contoh dia frekuensi, kekerapan, kan, peratusan, apa dia lagi?
mean dan juga standard deviation kan, sisian piawai dan sebagainya lah. So kita nak ukur pemboleh ubah itu sama ada dia berada pada tahap sederhana ke, rendah ke, ataupun tinggi, ataupun kita juga boleh melihat apakah kesan dia, ada tak sumbangan dia, ada tak hubungan antara satu pemboleh ubah terhadap pemboleh ubah yang lain. So itu yang biasanya kita perhatikan, yang kita berikan perhatian lah semasa kita melaksanakan kajian when it comes to a quantitative research. Dan tentu sekali macam saya dah syarah dulu kan, perbezaan antara kuantitatif dengan kualitatif di bawah tajuk epistemological stance. Quantitative is meant for theory testing. Manakala bagi kualitatif adalah untuk theory building, ataupun kita nak come up dengan satu pengetahuan dan juga kefahaman tentang satu-satu isu, walaupun mungkin teori tidak menceritakan tentang perkara tersebut. Okay, sebab dia sangat-sangat bertentangan kan pendekatan kuanti dengan kuali. Dan bagi kajian-kajian secara kualitatif, dia lebih kepada mempelajari pandangan orang yang ingin dikaji. Siapa ingat, kalau perspektif kan dalam kualitatif kita panggil apa kelas? Saya dah cerita ni. Dia ada dua. Satu etik, satu emik. Kalau kualitatif, emik ke etik? Saya dah cerita ni tajuk masa saya bercakap. Kuali, emik, Yes. kuanti, etik. Yes, very good. Apa maksud emik? Dia berkait rapat dengan yang poin pertama ni lah. Ya, kita menerima setiap apa yang datang daripada responden kita sebagai satu kebenaran, sebagai satu maklumat yang perlu kita terima kan, kerana mereka lah yang sebenarnya expert di dalam isu ataupun konteks yang kita kaji. Jadi sebab tu dalam kajian kualitatif dia lebih kepada nak mempelajari, nak memahami, nak mendalami. Tapi kalau dalam kuanti dia nak mengukur pemboleh ubah. Ya, dia sedikit berbezalah. Sebab dalam kuali sometimes kita tak ada pre-assumption pun tentang apa dia pemboleh ubah yang menyebabkan berlakunya sedemikian kan. Sebaliknya kita allow the emergence of the findings of the data in which kita boleh katakan bahawa data will tell you the findings. Sebab itu dikatakan data driven lah. Dan dalam kualitatif dia lebih menilai kepada proses, dia menjana teori as compared to kuanti tadi untuk teori testing serta mendapatkan maklumat yang terperinci tentang bilangan atau daripada kumpulan yang kecil, tetapi kuantitatif melibatkan bilangan responden yang lebih besar. Saya rasa ini dah jelaskan perbezaan antara kedua-dua, betul tak? Okey, jadi untuk kita mulakan menyatakan masalah, biasanya kita akan perkenalkan topik dululah, supaya pembaca tahu kita framekan konteks kajian kita itu. Kalau kajian kita ini tentang penggunaan iPad di dalam pengajaran, so maknanya pembaca tahu, oh ini konteks dia adalah tentang penggunaan teknologi ataupun tool untuk teaching and learning, misalnya begitu. Jadi you kena framekan dia lah, kemudian barulah masuk kepada satu perenggan pembukaan yang lebih berbentuk umum. Ingat tadi daripada general kepada more spesifik kan. Kemudian barulah perkenalkan apa sebenarnya isu yang timbul ataupun isu yang saudari rasa inilah yang menyebabkan kenapa saya nak buat kajian ini. Alright? Dan dikatakan masalah itu mesti berasaskan kepada kajian lepas, sebab macam kita katakan tadi, sumber kepada sesuatu isu yang saudari nak ketengahkan di dalam penulisan ataupun penyataan masalah mestilah berpandukan kepada satu dapatan empirical. Contohnya daripada artikel yang telah ditulis kan, yang telah pun diterbitkan ataupun tesis-tesis yang telah pun diselesaikan oleh penyelidik terdahulu. Boleh jadi report, boleh jadi statistik, atau boleh jadi juga laporan di dalam surat khabar. Okay? Tentang gejala sosial ke, tentang setinggan ke, itu sebenarnya boleh kita jadikan asas kepada kenapa kita nak melaksanakan kajian. Bermakna bila diterbitkan di mana-mana, itu adalah satu masalah yang telah pun didocumented
Maknanya wujud, memang confirm wujud masalah itu. Cuma tinggal lagi bagaimanakah kita nak go about solving the problem ataupun solving the issue that we highlighted di dalam penyataan masalah kita. Right? Dan of course masalah ini mestilah sesuatu yang praktikal lah, dengan kata lain sesuatu yang boleh kita capai, yang boleh kita selesaikan. Kita tidak, sebab tambah kalau di peringkat masters ni, kalau kita pilih isu baik berkaitan dengan satu isu yang sukar untuk kita selesaikan. Isu apa you rasa kelas yang sukar untuk kita selesaikan? Boleh. Okey, bagus, isu buli kan. Tapi ada je orang buat kajian. Kan? Ada orang buat kajian tentang buli, tapi maksudnya sesuatu yang okey, contohnya macam kita kata kita nak cari penyelesaian kepada COVID-19 sehingga semua orang tak akan terkena lagi, ataupun kita ada satu penawar yang mana kalau kita tak akan wujud varian-varian baru. Sedangkan benda itu masih orang kata dalam proses ongoing kan, tak mungkinlah kita akan dapat menyelesaikan masalah tersebut dalam satu jangka masa yang pendek, macam itulah. So kita perlu justifikasi juga apa yang telah kita temui, apa yang telah ditemui oleh pengkaji lain, dan kita juga boleh justifikasi pengalaman peribadi atau tempat kerja, tetapi dengan kaedah yang saya rasa kita pun telah bersetujulah ataupun telah kita maklum sebelum ini. Dan selepas itu di dalam kita menulis penyataan masalah kelas, kita kena pasti juga apa dia gap dalam kajian lepas, apa dia lompang, dengan arti kata lain apa yang dah diketahui dan apa yang belum diketahui. So yang mana kita nak pilih kelas, yang dah diketahui ke yang belum diketahui untuk kita ketengahkan di dalam penyataan masalah ataupun apa yang kita nak kaji? Kita tengok yang belum diketahui. Belum lah kan. Yang belum lah. diketahui. Jadi kerana yang belum itulah yang akan kita isi, yang akan kita jawab. Dan apabila kita dapat jawapan kepada yang belum diketahui itu, maka kita telah pun memberi sumbangan kepada body of literature ataupun maklumat. Okay. Dan ini macam saya katakan tadi, bila kita menulis bab 1, biasanya akan ada kepentingan kita buat kajian kan. So siapa yang akan dapat manfaat daripada dapatan kita? Mungkin pengkaji-pengkaji akan datang selepas kita, mungkin practitioners kalau kita bercakap tentang guru ke, jururawat ke, doktor ke, bergantunglah kepada bidang kajian kita kan. Dan mungkin policy maker, pihak kementerian, agensi dan sebagainya, dan kepada kelompok yang tentu, contohnya kepada ibu bapa. Right, so ringkas saja tentang penyataan masalah ini. Saya rasa kelas, mungkin saya nak share sekejap. Saya nak bagi you all pergi ke, saya nak maklumkan di YouTube saya ni, saya tak tahu, saya rasa mungkin boleh you all dapat manfaat. Saya rasa pergi ke penulisan akademik. Dalam penulisan akademik ni, ini rakaman lah ya, bersama dengan pelajar eksekutif, tetapi di dalam rakaman ni, saya dah ajar secara hands-on cara macam mana dia nak menulis abstrak, cara nak menulis penyataan masalah ya. Macam ni. Saya ajar macam mana nak tulis dapatan, perbincangan, yang mana saya memang tengok contoh pelajar-pelajar tulis dan kemudian saya bagi komentar lah. Jadi sangat hands-on di sini, yang mana saya rasa mungkin saya tak sempat lah nak buat dengan KP1 kan. Jadi you all boleh rujuk kat sini dekat penulisan akademik ni. Saya rasa mungkin ada yang akan dapat membantu, khususnya dalam penulisan abstrak, penulisan penyataan masalah dan sebagainya, sebab saya banyak bincang tentang gap, macam mana you nak tallykan antara persoalan kajian dengan penyataan masalah dan sebagainya. Okay, so saya rasa ini insyaAllah akan dapat membantulah dari sudut kefahaman yang lebih tentang isu-isu tersebut. Okay, ada soalan tentang penyataan masalah kelas?
Boleh ke setakat ni? Boleh. Okey doktor. Boleh doktor. Okey, seterusnya kita masuk kepada laju sikit lah ya. Sebab saya nak cover banyak ni. Nampak tak saya buka objektif dalam soalan kajian? Nampak. Nampak. Okey. Setelah kita dah nyatakan tentang penyataan masalah tadi kan, kita dah tahu apa dia isu-isu yang kita nak laksanakan, kenapa kita laksanakan kajian dan apa dia sebenarnya expected outcome daripada kajian kita. Kita dah stated di dalam penyataan masalah, satu masalah, satu isu, kemudian kita punya oleh itu dalam kajian ini, penyelidik akan apa dia dan sebagainya kan, dan kebiasaannya di hujung penyataan masalah, kita akan nyatakan expected outcome. Apa yang kita expect daripada dapatan kita itu. Selain daripada kepentingan kajian lah, kepentingan kajian memang kita tulis dalam section lain kan, dalam bab 1 kan. Tapi di bawah penyataan masalah, kebiasaannya itulah antara dia punya susunan dia. Okey, kemudian kelas setelah kita dah memang kena pasti apa dia sebenarnya masalah-masalah kajian ataupun isu-isu yang kita nak tackle dalam kajian kita, kita akan bergerak kepada penulisan dan, objektif dan juga persoalan kajian. Okey. Okey, so objektif kajian dia kata merupakan kesinambungan lah kepada masalah kajian dalam penyataan masalah kajian. Ya, once kita dah tahu apa isu dan apa yang kita nak laksana dalam kajian, maka kita kena state apa dia objektif kajian kita ya. Objektif umum, objektif khusus, tapi biasanya mungkin you tak perlu pun nak bagi kepada dua ni. Yang penting ialah kita nak tahu apakah objektif kajian yang betul-betul saudari nak capai. Tak kiralah umum ke khusus ke. Biasanya kita hanya menulis objektif kajian yang mana dia indirectly sebenarnya di dalam objektif kajian ni dia akan menggariskan skop kajian tersebut, di mana kita menyatakan apakah pembeli ubahnya, kita nyatakan siapakah kita punya responden kan. Mungkin kita nyatakan juga dalam konteks sekolah menengah ke, konteks sekolah rendah ke, prasekolah dan sebagainya. Dan di dalam objektif kajian juga, kebiasaannya objektif tu sebenarnya mampu memberikan satu perspektif atau gambaran tentang reka bentuk kajian itu sendiri. Contohnya kalau objektif ditulis tentang untuk mengenal pasti hubungan antara kekerapan kehadiran ke kuliah dengan pencapaian di dalam peperiksaan akhir contohkan. So kalau macam tu, kita dah nampak kajian ni kalau hubungan ni biasa kualitatif ke kuantitatif kelas? Kuanti kan. Jadi pembaca tahu dah mesti buat kuanti dan kalau hubungan mesti dia akan run korelasi. Begitu juga contohnya kalau objektif kajian mengatakan untuk mengenal pasti keberkesanan pengajaran menggunakan teknik PAK21 terhadap pencapaian pelajar di dalam pembelajaran matematik. So kalau macam tu apa reka bentuk agaknya kelas? Mengenal pasti keberkesanan pengajaran berasaskan PAK21 terhadap pencapaian pelajar di dalam pembelajaran mata pelajaran matematik. Apa dia? Eksperimen ke? Very good, Huda. Eksperimen lah sebab dia kita nak lihat kesan kan, kesan kepada intervensi. Kan eksperimen is about looking at the effectiveness of any intervention di dalam satu-satu skop ataupun dalam satu-satu kelompok responden yang nak kita kaji. So objektif kajian yang macam ni adalah ciri-ciri objektif kajian yang bagus kerana dia akan memberikan kata gambaran awal lah tentang reka bentuk ataupun analisis yang digunakan kan. Okey, so contoh satu lagi, kajian ini bertujuan untuk meneroka pengalaman petugas-petugas kesihatan semasa pandemik. So kalau macam tu agak-agaknya research method dia apa? Dia nak meneroka pengalaman. Apa dia? Kajian kes. Kajian kes, very good. Kajian kes lah kan sebab dia tahu kalau meneroka pengalaman tu kebiasaannya dalam keadaan melibatkan data-data kualitatif
Dan sebab specifically dia katakan petugas kesihatan semasa pandemik kan. Jadi kita boleh nampak itu adalah satu contoh objektif kajian yang melibatkan kajian secara kajian kes. Okay, very good. Dapat A dah ni semua ni. Okey, kemudian membayangkan sifat hasil yang akan diperolehi dan memperkenalkan siapa yang akan menjadi subjek kajian. Macam tadilah kan, petugas kesihatan, pelajar yang pelajari subjek matematik tahun 2 misalnya. So indirectly memang bila kita tulis objektif kajian, kita tahu, oh inilah dia punya responden kajian. So inilah sebenarnya objektif yang hendak dicapai. Nak tengok keberkesanan intervensi ke, nak tengok kesan kepada pembelajaran pelajar ke dan sebagainya. Okay, so itu ciri-ciri objektif lah. That's why kelas bila you tulis objektif, masukkanlah maklumat-maklumat pembeli upah ataupun konteks kajian sebagaimana contoh yang saya katakan tadi lah. So di dalam objektif kajian kuantitatif, kebiasaannya dia akan mempunyai kata kunci seperti perbezaan, hubungan, sumbangan ataupun kesan interaksi. Okay. Contoh nak mengenal pasti hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar. Perbezaan motivasi dalam kalangan pelajar lelaki dan perempuan. So ini adalah bentuk persoalan kajian untuk kajian-kajian secara kuantitatif di mana saudara perlu masukkan pembeli ubah sama ada yang bersandar ataupun tidak bersandar. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh, dah jelaskan tentang apa tu independent dengan dependent variable? Ada keliru sikit lagi, Doktor. Keliru kat mana? Okey, contoh kalau hubungan kan, kalau kalau independent tu kesan macam contohnya hubungan antara hubungan antara dua kemahiran kan. Jadi yang kita nak kaji kemahiran tu itu adalah dependent, itu adalah independent Doktor. Saya selalu terconfuse kat situ. Okey. So dia ada sedikitlah pengecualian. Memang pada asasnya setiap pengkaji perlu ada khususnya dalam kuanti lah you perlu ada dependent dan juga independent. Dependent bermaksud adalah sekejap dia dependent variable adalah satu pembeli ubah bersandar, maksudnya dia perlukan kepada wujudnya satu variable lain baru dia boleh wujud. Manakala independent variable dia tidak bersandar, maksudnya dia boleh wujud sendiri dan kebiasaannya yang pembeli ubah tidak bersandar inilah yang menyebabkan berlakunya variasi ataupun perbezaan. Contoh tidak bersandar apa kelas? Saya bagi dulu satu contoh jantina lagi. Yang tidak bersandar, dia tak perlu pun pada variable lain, dia memang wujud sendirinya. Kan macam kita, orang perempuan dan orang lelaki, dia wujud dengan sendirinya, bukan sebab faktor lain maka kita jadi perempuan. Tidak memang dah kejadian kita macam tu. Selain pada tu? Umur. Ya? Umur. Umur, okey. Tempoh perkhidmatan. Okey. Lagi? Banyaklah kan pekerjaan lah kan? Apa tu Lokasi. SES dan sebagainya lah. Apa dia tadi? Lokasi. Lokasi dan lain-lain. So ini adalah satu jenis pembeli upah yang tidak bersandar. Maknanya kewujudan pembeli upah ini tidak ditentukan oleh pembeli upah lain, tidak dipengaruhi. Tetapi bersandar ni dia wujud kerana mungkin disebabkan oleh faktor-faktor pembeli upah yang tidak bersandar. Contoh dia apa kelas? Pencapaian gitu. Pencapaian. Okey, boleh jadi. Kan Motivasi pencapaian, pelajar. motivasi, Kemahiran. kemahiran, Sikap boleh. sikap, dan sebagainya. Okey, ni sekadar contoh. Okey. So macam saya katakan tadi, Doktor, kalau benda Doktor sorry, kalau benda yang macam basic dengan
Kan contohnya macam metodologi, contoh macam apa tu strategi, itu tidak bersandar ke bersandar doktor? Apa maksud strategi, metodologi? Maksudnya macam metodologi kaedah yang digunakan oleh guru tu, maksudnya itu bersandar lah. Kalau bersandar lah. metodologi dia tidak bersandar. Sebab tidak bersandar metodologi kan? itu Macam yang dia yang akan mempengaruhi kepada Okey. pencapaian. Okey. So ini basic kelas Okey, ini basic. Ini basic. Ini mempengaruhi sini, sini mempengaruhi ini dan sebagainya. Ini dia punya ni lah, apa tu, dia punya, maksudnya ini yang akan mempengaruhi. Okay. Tetapi perlu diingat dalam kajian, beberapa kajian macam contoh tadi, siapa tanya hubungan apa tu, pencapaian dengan apa dia? Kejap, mana pula pen dia? Hilang dah. Okey. Tadi siapa tadi tanya tadi? hubungan antara dua kemahiran, doktor. Contoh bagikan hubungan antara Hubungan antara kemahiran bertutur dengan pencapaian kemahiran mendengar. Hubungan antara kemahiran mendengar dan pencapaian kemahiran bertutur. Terbalik. pencapaian Kemahiran bertutur. Okey, so soalan awak ialah yang mana satu bersandar, yang mana satu tidak bersandar kan? Ya doktor. Okey. So yang ni dia lain sikit Sebab di dalam kajian yang kita laksanakan macam sekejap. Saya stop this one. Yang ni kan? Dalam kajian kuanti, cuba tengok apa dia kata kunci yang dia ada. Perbezaan, hubungan, sumbangan ataupun kesan interaksi kan? Okey. So yang ni kita akan masuk pada kita boleh bincang lebih terperinci untuk tajuk jenis-jenis data. Jenis-jenis data. Tapi tak apalah, saya cerita dulu sedikit. Kalau di dalam kat sini, kita secara asas ni kita fahamlah kebiasaannya yang tidak bersandar ni akan membawa kesan kepada tahap dalam pembeli upah yang bersandar kan. Tetapi bukan semua analisis akan melibatkan kedua-dua pembeli upah ini. Kerana yang melibatkan yang tidak bersandar ni kebiasaannya dia melibatkan kajian-kajian yang mana kita nak melihat perbezaan sahaja. Sebab perbezaan ni dia melibatkan dua jenis data. Satu data nominal ataupun categorical, satu lagi data dalam bentuk ratio ataupun ordinal. Jantina, umur, tempoh perkhidmatan, pekerjaan, lokasi dan sebagainya adalah data-data yang kita katakan sebagai data categorical ataupun nominal. Dia label sahaja. Categorical. Label sahaja. Lelaki, perempuan, kita tidak bermaksud bahawa kalau L dengan P, lelaki lebih berharga daripada perempuan. Tidak. Umur dan konteks ni kalau kita labelkan kumpulan dia, kumpulan 1 yang berumur 20 hingga 25 tahun, kumpulan 2, 26 hingga 30 dan misalnya, maka dia boleh jadi dalam bentuk categorical. Tempoh perkhidmatan, pekerjaan, SES dan lokasi dan sebagainya, dia boleh jadi dalam bentuk categorical. Tetapi bergantunglah kepada macam mana kita melihat susunan SES tu, sama ada kita nak hanya labelkan saja ataupun kita nak berikan nilai dalam ordinal. Itu lain cerita. Tetapi pada asasnya perkara-perkara ini ataupun variable ini adalah satu yang berbentuk nominal. Jadi dalam kajian yang hanya melibatkan perbezaan, contohnya objektif kajian adalah untuk mengenal pasti perbezaan antara guru lelaki dan guru perempuan ataupun pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dalam pencapaian dalam bahasa Perancis contoh dia. Lelaki dengan perempuan. Ya, kita nak juga tengok perbezaan antara jenis pekerjaan dengan motivasi dalam satu-satu contohlah, contoh kan, ataupun perbezaan antara pelajar di sekolah bandar dan juga luar bandar dari sudut sikap mereka terhadap penjagaan kebersihan contohnya. So
Kewujudan IV ni sangat penting apabila you bercakap tentang analisis yang melibatkan perbezaan. Tetapi dalam yang berbentuk hubungan, you nak tengok hubungan kan, maka dalam konteks ini apa jenis data yang perlukan adalah kedua-duanya perlu dalam bentuk ratio versus ratio. Jadi maksudnya ratio ni yang ada tahap lah, tahap sederhana, rendah, tinggi kan, macam ni kan. Pencapaian boleh tak kita kategorikan kepada rendah, sederhana dan tinggi? Boleh tak? Boleh. Dia ada tahap kan, motivasi pun sama, betul? Kemahiran pun sama kan, sikap pun sama. So jadi dia adalah satu data nisbah ataupun rasio yang mana ada tahap-tahap dia. So di dalam analisis untuk hubungan, memang sepatutnya penyelidik perlu melihat kepada kedua-dua nilai data yang berbentuk ratio. Tetapi balik pada soalan tadi, yang manakah yang menyebabkan yang mana? You rasa ada ke pembeli ubah yang tidak bersandar di sini? Adakah bila dia mahir mendengar maka membawa kepada mahir bertutur? Sebab interpretasi bagi korelasi ialah semakin meningkat kemahiran mendengar, semakin meningkatlah kemahiran bertutur. Oh, okey, faham betul. Ataupun semakin berkurangnya kemahiran mendengar, semakin kurangnya kemahiran bertutur. Dia saling berhubung tetapi tepat ke kalau kita kata kemahiran mendengar ini adalah IV yang tidak bersandar? Mungkin kurang tepat sebab apa? Kewujudan kemahiran mendengar mungkin disebabkan oleh faktor lain kan? Contohnya jantina ke, umur ke, ataupun support system yang dipelajari ke kan? Kualiti guru ke contohnya. Atau bahan pembelajaran mempengaruhi kemahiran mendengar. Dan daripada kemahiran mendengar boleh memberi hubungan kepada kemahiran bertutur. Dalam konteks ni saya rasa kurang tepat untuk kita justify whether this is actually yang tidak bersandar ataupun bersandar. Maksud saya mungkin kurang tepat untuk kita katakan ini sebagai tidak bersandar kerana kemahiran mendengar itu sendiri disebabkan oleh faktor-faktor tidak bersandar yang lain. Dapat tak maksud saya kat situ? Oh, dapat. Maksudnya kalau macam ni kita kena buat double pula. So kita kena teruslah, jangan buat kemahiran mendengar lah. Maksudnya kita kena buat benda lain lah doktor kan. Tak ada masalah. Cuma maksudnya bila saya sebut macam ni, dia berbalik kepada slide saya tadi. Kan, maknanya bila kita buat kajian secara kuantitatif ini, saudari perlu faham bahawa perlu adanya data-data ataupun pembeli upah yang bersandar dan juga tidak bersandar di dalam kajian. Mustahil tak ada, betul tak? Mestilah you tahu ni pelajar lelaki ke perempuan, betul tak? Betul pelajar luar bandar ke, pelajar bandar ke, contohlah macam tu kan. So basically mesti akan ada sebab demografi itulah sebenarnya pembeli upah yang tidak bersandar. Manakala yang kita semua nak ukur ni hubungan motivasi ke, tahap pencapaian ke, kan, tahap kesediaan ke, ataupun tahap penolakan, itu semua adalah pembeli ubah yang tidak bersandar. Tetapi dalam konteks yang saya bagi contoh tadi, kalau you melihat hubungan, tentulah jenis data itu you tak akan menggunakan data yang berbentuk jantina apa semua tadi tu sebab dia adalah bentuk kategorikal. Tak apa, saya rasa nanti kita akan bincang lebih lanjut lah bila kita masuk kepada jenis-jenis data. So boleh saya teruskan ke? Boleh doktor. So untuk kajian kualitatif, ayat objektif menggambarkan penerokaan lah dan juga nak memahami sesuatu. Mengenal pasti cara belajar pelajar cemerlang, mengenal pasti pola makanan mereka yang obes misalnya. Kita nak faham, kita nak tengok pola, kita nak tengok satu dapatan yang mungkin kita boleh banding beza antara kumpulan dengan kumpulan misalnya. Tetapi bukan kita buat eksperimen lah. Cuma kita melihat data-data yang menceritakan kepada kita ada tak pattern yang membezakan kumpulan A dengan kumpulan B contoh. Tapi kalau tidak semestinya kita membezakan kumpulan sebab di dalam kajian kes boleh jadi melibatkan satu kumpulan. Ada juga kajian kes yang melibatkan dua ataupun lebih kumpulan. Nanti kumpulan mana yang membentangkan tentang kajian kes tu saya harap dapat ceritakanlah tentang single case study, multiple case study, embedded case study dan sebagainya.
So persoalan kajian, dia merupakan masalah yang dikemukakan sebagai soalan lah. Ini straightforward lah kan. Maknanya daripada objektif tu, kita tukar kepada dalam bentuk penyoalan. Jadi apa dia kelas ciri-ciri persoalan kajian? Pertama, boleh dikaji tidak mengambil terlalu banyak masa, tenaga dan perbelanjaan. Sama macam tadilah kan, objektif kajian. Dan persoalan kajian ada kaitan dengan objektif kajian. Dalam masa yang sama juga, objektif kajian juga kita dah bincang tadi bahawa dia mestilah sesuatu yang boleh kita capai, doable, achievable ataupun feasible lah dalam tempoh masa yang kita ada dengan kapasiti masa, tenaga dan juga dari segi perbelanjaan ataupun monetary aspek lah. Dan persoalan kajian mestilah dinyatakan dengan jelas dan boleh difahami lah. Dia signifikan dan juga tidak menyebabkan kecederaan fizikal, psikologikal kepada sesiapa ataupun kepada alam semula jadi. Ini contoh kalau kita buat kajian secara eksperimen kan, intervensi kita tu tidak seharusnya lah memberikan kemudaratan dalam aspek-aspek ini. So, cuba tengok contoh ini adalah pernyataan bagi objektif. Ini pun adalah persoalan kajian. So, kalau objektif kajian mengenal pasti hubungan motivasi dengan pencapaian pelajar, maka kita tukar je lah. Adakah terdapat hubungan antara motivasi dengan pencapaian pelajar? Ataupun apakah hubungan antara motivasi dan pencapaian pelajar? So ini straightforward kan? Yang ni saya tak perlu nak baca satu-satu lah. So you all boleh nampak daripada satu kenyataan, kita just ubah kepada dalam bentuk penyoalan sajalah. Maka dia jadi persoalan kajian. Okay, sedikit tentang hipotesis kelas. Hipotesis ni dalam kajian apa? Kuali, kuanti ke ataupun kedua-duanya? Kuanti. Dalam kuantitatif. Dalam kualitatif boleh ada tak hipotesis? Kajian kualitatif boleh ada tak hipotesis kelas? Tak boleh. Ya. Tak Kita boleh. tak boleh ada. Definitely tak boleh. Sebab apa kelas? Hipotesis ni adalah bertujuan untuk kita mengukur sesuatu perbezaan ke, hubungan ke, sumbangan ke melalui analisis statistik inferensi. Okay, secara mudahnya begitu. Jadi, apabila dia melibatkan statistik, maka of course lah qualitative is not in the picture lah kan. Sebab itu hipotesis hanya wujud di dalam kajian-kajian secara kuantitatif. Tetapi persoalannya apakah itu hipotesis kelas? Dia adalah satu penyataan tentatif ataupun assumption kita, andaian kita tentang sesuatu isu. Satu andaian kita tentang perbezaan ke, andaian kita tentang hubungan ke, andaian kita tentang sumbangan ke antara pemboleh ubah yang ada. So kalau perbezaan, maka bolehlah melibatkan pemboleh ubah yang bersandar dan tidak bersandar kan. Hubungan dan sebagainya macam yang kita bincangkan tadilah. So penyataan tentatif tentang sesuatu fenomena lah. Apa yang kita jangka akan berlaku dan kebiasaannya kita tulis dalam bentuk hipotesis null dan hanya wujud dalam kajian secara kuantitatif. So 4 kriteria di dalam hipotesis kajian kelas. Dia perlu menerangkan perkaitan antara 2 atau lebih pemboleh ubah. Sepatutnya boleh diuji, testable. Perlu menisbat kukuh berdasarkan bukti ataupun teori yang menentukan hipotesis yang sepatutnya diuji. Jadi kita tidak boleh simply letak hipotesis macam tu saja. Sebaliknya di dalam kajian kuantitatif sebab dia lebih berbentuk kepada deduktif, you kena merujuk kepada teori, you perlu merujuk kepada kajian-kajian lepas yang mengatakan mungkin ada hubungan antara pemboleh ubah A ataupun X dengan Y. Jadi baru kita masukkan dalam hipotesis kita. Ringkas dan jelaslah. Okay. So yang last dia merupakan amalan pengkaji tentang hubungan serta research yang tidak perlu hipotesis, itu jenis exploratory, kajian penerokan atau research yang tidak test anything. Okay. So ni betul juga dalam sesuatu kajian, sometimes kelas, kajian-kajian kuantitatif pun tidak semestinya wajib ada. Berkemungkinan ada kajian kuantitatif yang tidak menggunakan kajian analisis secara inferential statistik, boleh jadi. Okay. Tetapi untuk peringkat masters level, kalau you all
akan melalui Viva, janganlah buat deskriptif saja. Kena libatkan kata statistik secara inferential lah. Kena tengok perbezaan ke, hubungan ke, sumbangan ke, yang mana didasari oleh kefahaman saudari tentang jenis-jenis data. So saya rasa saya boleh cover kot hari ni tentang jenis-jenis data ni. Sorry lah saya express sikit sebab saya takut tak sempat nak cover semua ni. Okey, sebelum tu mungkin saya masuk kepada, kalau ikut tajuk ni selepas ni teknik persampalan. Ya. Mungkin saya cerita tentang jenis data dululah kot ya, sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan. Okey, ada soalan tak sebelum kita berhenti rehat sekejap? Ada soalan tentang penyataan masalah, tentang hipotesis soalan dan sebagainya? Silakan. Doktor, maaf nak confirmation kan Ya. tentang case study tadi yang single case atau multiple case tu kan. Saya ada jumpa contoh contoh kajian artikel dia mengkaji dia meneroka amalan guru cemerlang. Adakah itu multiple case? Kena baca secara lebih terperinci. Guru cemerlang tu dia dalam lokasi berbeza ke? Dia pecahkan kepada zon ke? Kalau dia berbeza zone and then dia treat dia sebagai different unit of analysis, maka dia boleh jadi multiple case study. Boleh jadi embedded case study. Boleh jadi single case study. Bergantung kepada macam mana dia menganalisis data tu sebenarnya. Dia boleh jadi macam kajian PhD saya bermula dengan single case tau. Kemudian dia bergerak kepada multiple case. Kemudian akhirnya jadi embedded multiple case. Dia berkembang sebab kualitatif kan dia sangat orang kata tidak berstruktur, dia sangat melalui proses dan sebagainya. Akhirnya saya tidak boleh lagi declare kajian saya itu sebagai single case study sebab melibatkan dua kelompok yang berbeza, satu guru-guru sekolah bestari, sekolah smart schools, satu lagi IT coordinator. Tapi saya nak memahami identiti tu. Tetapi dalam kalangan guru-guru di smart school tu sendiri, akhirnya bila saya buat analisis, saya pecahkan mereka kepada 4 kelompok yang berbeza. So 4 kelompok yang wujud daripada single case, akhirnya dia jadi embedded. Sebab saya buat comparative analysis. Saya membuat perbandingan antara kumpulan yang non-performing, medium performing, high performing dan juga yang paling active performing. Jadi 4 tu sebenarnya asalnya satu kelompok je. Tetapi oleh kerana data saya tu menceritakan memang ada pola perbezaan, maka saya anggap saya treat mereka ni untuk unit analisis yang berbeza-beza. Walaupun pada asasnya 16 orang guru itu saya nak treat sebagai satu kelompok, satu kumpulan guru. Tapi oleh kerana pola-pola yang muncul, saya boleh kategorikan, kalau non-performing ini ciri-ciri identiti dalam talian dia. Kalau yang active performing ni macam ni ciri-ciri dia sehingga menyebabkan dia actively participate di dalam online CPD yang saya laksanakan itu. Jadi akhirnya saya membanding bezakan antara keempat-empat dari sudut jenis-jenis identiti ni pula. Itu so saya harap benda tu dapat diterangkan secara terperinci oleh kumpulan yang akan membentangkan nantilah. Semua dah ada tajuk kan? Dah bincang kan dekat kumpulan kan? So salah satu alasan saya sebut pasal pembentangan ni, apa yang perlu you all masukkan selain daripada fakta ataupun maklumat tentang research method, cari satu artikel yang menggunakan metodologi yang saudari bentangkan. So, and then bedah siasat artikel tu. Macam mana dia letak objektifnya, macam mana dia letakkan dia punya analisisnya. Okay, jadi bedah siasat ekstrakkan dia lah. Supaya kita boleh nampak satu contoh yang nyata tentang bagaimana penyelidik mengaplikasikan research method tersebut di dalam penyelidikan yang telah mereka laksanakan. So jadi akan jadi satu sampel yang bagus lah ataupun contoh yang bagus. Alright, okay, so saya rasa kita berhenti dalam 10 hingga 15 minit. Mungkin ada yang nak cari kopi ke dan sebagainya kan. Okay, so kita resume balik selepas ini. Thank you. Okay, so kita masuk kepada measurement scale ataupun jenis-jenis data.
Sebab saya tu explain benda ni kerana dia ada kaitan dengan apa yang telah pun kita bincangkan tadi kan. So nampaklah dia punya perpetuation of idea tu. Right? So of course kelas apabila kita bercakap tentang kajian secara kuantitatif kan, macam tadi kan saya kata kita boleh buat kajian tentang perbezaan kan, kita boleh buat hubungan, kita boleh tengok sumbangan dan sebagainya lah. Yang mana setiap kata kunci yang saya sebut tadi melibatkan analisis statistik yang berbeza. Misalnya kalau untuk kita buat perbezaan, kalau dia melibatkan perbezaan antara dua kumpulan, contohnya dalam eksperimen kan, kita ada kumpulan kawalan, kita ada kumpulan rawatan, biasanya kita akan gunakan t-test. Manakala perbezaan yang melibatkan lebih daripada dua kumpulan, kita biasanya akan gunakan ANOVA ataupun MANOVA bergantung kepada bagaimana kita nak run lah, sama ada kita nak run satu-satu kita akan gunakan ANOVA, tetapi kalau kita ada beberapa pemboleh ubah bersandar dan juga pemboleh ubah yang tidak bersandar, kita run sekaligus, kita boleh run di mana-mana. Dan saya rasa jangan risau tentang ni, sebab kaedah-kaedah penganalisisan secara statistik ni saya rasa you akan belajar secara lebih terperinci di dalam kelas kaedah pendidikan 2 nantilah ya, pada semester yang akan datang. So bila kita cakap tentang measurement scale ni, dia hanya berkaitan dengan data-data kuantitatif. Jadi dalam kajian secara kualitatif, kita tak terpakai lah. Walau bagaimanapun since you are in this class, maka memang you kena faham lah kan jenis-jenis data. Walaupun mungkin ada sebahagian yang memang dah decide bahawa kajian akan dilaksanakan secara kualitatif. Okay. So measurement ataupun dalam bahasa Melayunya kita sebut apa kelas? Measurement ni? Pengukuran. Pengukuran. Ya, pengukuran kan? Ya. Kita buat pengukuran di mana dikatakan measurement ini takes place berlaku apabila ada test yang kita berikan dan ada skor yang kita dapatkan. Contoh kalau kita dalam kajian kuanti kita guna soal selidik ke tak kelas? Dalam soal selidik tu kita ada apa? Bahagian-bahagian ataupun disebut sebagai construct kan? So di bawah construct adanya item-item. So item ataupun statement itu akan disusun di bawah construct yang mana item itu akan mengukur construct tersebut. Ya, okay. So katalah kalau macam tadi kan kita tengok apa dia motivasi dan juga minat contoh kan. Kedua-duanya melibatkan data yang berbentuk ordinal ataupun ratio. Ada tahap sederhana, ada tahap rendah, ada tahap tinggi dan sebagainya. Dan bagi kita nak ukur aspek motivasi, tentulah item-item ataupun pernyataan-pernyataan soalan di bawah construct itu mestilah mengukur apa dia? Aspek apa? Macam mana doktor tak faham? Kalau you ada bahagian B misalnya, tajuknya ialah motivasi pelajar. Jadi sepatutnya item-item di bawah bahagian motivasi itu sepatutnya mengukur apa? Aspek Mengukur apa? tahap. Mengukur tahap. Ialah tahap apa? Minat ke? Motivasi lah. Motivasi. Motivasi. Sebab konstruk tajuk kat atas tu motivasi, macam mana pula nak ukur minat? Kan? Kalau bahagian C ada minat, so item-item di bawah konstruk minat mestilah mengukur Minat. Faham? Jadi item ini tugas dia adalah untuk membuat pengukuran kepada sesuatu konstruk ataupun pemboleh ubah. Minat tu satu pemboleh ubah kan? Motivasi pun satu pemboleh ubah, right? So kita gunakan item untuk membuat pengukuran di mana bila kita run ataupun kita berikan kepada responden kita untuk jawab soalan soal selidik yang kita berikan. Katalah untuk motivasi kita ada 5 soalan ataupun 5 item, untuk sikap kita ada 5 item. Jadi apa dia skor yang boleh kita dapat daripada item-item yang kita beri kelas? Bentuk skor yang macam mana yang kita akan dapat? Kalau Skor kita min bagi, macam tu. ya? Yang maksud doktor skor min ke macam itu ke?
Ya, boleh jadi skor mean kan. Mean, sisian piawai dan sebagainya lah. So itulah skor yang kita dapat kan. So if the test collects quantitative, the score is number. Okay. Tetapi kalau sekiranya data-data itu dalam bentuk kualitatif, tentulah skor di dalam phrase ataupun words ataupun ayat ataupun sentences lah. Tetapi apa yang kita bincang jenis-jenis data nanti tidak akan melibatkan kajian kualitatif. So measurement adalah pengukuran, merupakan satu proses di mana kita membanding beza, kita membuat satu nilai ataupun skor yang kita capai itu tadi, tujuannya adalah untuk membolehkan kita membuat perbezaan lah antara beberapa perkara. So ini yang saya nak saudari ingatlah, NOIR, NOIR. N-O-I-R, nominal, ordinal, interval dan juga ratio. Ada 4 jenis data yang akan kita bincangkan. Ya, boleh ingat NOIR, nominal, ordinal, interval dan juga ratio. Okey, nominal tadi saya sebut nominal tadi kan. Apa contoh nominal yang saya sebut tadi kelas? Siapa boleh ingat? Jantina. Jantina kan? Nak, Lokasi kan, jenis pekerjaan. So itu adalah data-data nominal atau juga disebut sebagai labels labels. Kita label je. Atau sometimes ada juga yang memakai istilah categorical, kategori. So dia kata data-data bagi skala nominal ini digunakan untuk kita melabel, kita memberikan nama, kita memberikan kategori kepada pemboleh ubah yang terlibat tanpa ada sebarang nilai kuantitatif. Maknanya macam kita katakan contoh marital status. Single married, tetapi dari sudut pengoperasian aritmetik dia tidak boleh kita tambah, kita bahagi, kita darab dan sebagainya. Ya, sebab dia tidak ada nilai kuantitatif. Ya, tidak ada nilai kuantitatif. Maksudnya kalau single lah. Kalau married lah. Macam tu. Dia tidak ada, orang kata single ni boleh ke kita ambil mean lah. Begitu juga seperti jantina kan. Katalah jantina ada 5 pelajar lelaki, ada 15 pelajar perempuan contoh kan. Apa yang boleh kita terangkan dari segi pengukuran dia adalah terdapat 5 pelajar lelaki dan 15 pelajar perempuan. Ataupun 40% adalah pelajar lelaki, 60% adalah pelajar perempuan. Tepat ke kalau 5 kali 4, 20 okey. Tapi boleh tak kita ambil mean? Nilai mean jantina. Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab kita tak boleh campurkan dia. Remember sebab kat sini kita tak boleh melaksanakan sebarang operasi aritmetik. Kita tak boleh bertambah, tak boleh tolak, tak boleh darab, tak boleh bahagi. Sebab mean adalah satu proses, satu nilai yang kita capai hasil daripada apa? Proses addition dan juga division kan. Kita campur, kita bagi. So untuk data-data yang membentuk label ni, nominal ataupun kategorikal ni memang kita tak bolehlah dapat nilai mean. Tapi kalau kita suruh SPSS run mean, SPSS keluarkan tak nilai mean? Keluar. Keluar ke tak kalau kita bagi command kepada SPSS run mean bagi jantina? Keluar tak? Keluar. Dia boleh buat kan doktor? Iya, keluar. SPSS tu dia hanya mengikut arahan dan dia tak pandai nak kata cuk kan. So maksudnya bergantung kepada kefahaman kita. Sebab tu kita kena faham ni jenis-jenis data ni kelas. Jadi tak simply semua data kita nak dapatkan mean. Kan bagi data-data yang berbentuk nominal memang sekali-kali you tak boleh ambil mean. Okey, contoh lain. Jantina, marital status. Cepat Pekerjaan. Okey, jenis pekerjaan. Jenis kereta. Nama universiti, betul?
So semua itu adalah data-data nominal yang hanya boleh kita persembahkan dalam bentuk deskriptif sahaja melalui peratusan ataupun kekerapan dia. So itu nominal. Contoh macam ni jugalah. Male 0, female 1. Part time 1, full time 2. Walaupun masa kita nak masuk dalam SPSS, you all kena bagi satu nilai tau dalam SPSS ni yang mewakili kategori ini. Kalau 0 bermaksud lelaki, 1 bermaksud perempuan. 1 untuk part time, 2 untuk full time. Contoh So nombor ini kita boleh letak je, tidak sebenarnya mesti 01, 12 Tapi kebiasaan kita guna macam inilah untuk memudahkan. Tetapi adakah dia bermaksud part time, full time ada 2? Adakah bermaksud full time ni lebih tinggi nilai dia berbanding part time? Sebagai kod saja. Tidak, hanya kod saja. Dan dia boleh disusun. You nak letak part time dulu followed by full time ke, ataupun full time dulu followed by part time, tidak ada makna apa-apa dan tidak memberi apa-apa perbezaan. Dia hanya sudut susunan sahaja. Mungkin dari segi ascending based on alphabetical order dan sebagainya kan. Okey. So faham setakat ni nominal Alright. So dalam nominal ada juga yang dipanggil sebagai dichotomous. Dichotomous bermaksud di dalam data itu hanya ada 2 kategori yang mana tak boleh kita pecah. Contoh male dengan female. Kecuali lah kalau dalam kajian-kajian di barat mereka akan letakkan male, female, satu lagi apa dia? Undecided pun ada. Transgender pun ada kan. Tapi norm kita pada fitrahnya kita gunakan male and female. Ini dikatakan sebagai dichotomous. Contoh lain kelas dichotomous. Kalau sekolah menengah, sekolah boleh ke? Sekolah rendah, sekolah menengah. Kebangsaan. Kalau sekolah rendah, sekolah menengah, Boleh. mungkin tak tepat sebab saya rasa dia ada lagi prasekolah ke, Oh. pendidikan tinggi ke, betul tak? Ya tidak boleh tak? Boleh. Nak ukur apa? Ya tidak tu. Nak ukur. Contoh, boleh tak? Ya atau tidak? Kita kata sekolah saya membekalkan komputer kepada para pelajar. Ya tidak? Oh boleh, tapi tidak pasti kan ada. Kan? Betul. So maksudnya dia lebih kepada sesuatu yang sifat dia hanya berpasangan lah untuk data-data dichotomous ni. And then seterusnya untuk ordinal, satu tingkat yang ke atas sikit daripada data nominal yang paling asas, kita ada nilai ordinal. Ordinal ni dengan ordinal scales dia kata susunan ataupun order of the value, susunan nilai dia adalah boleh kita bezakan, tetapi sebenarnya perbezaan itu susunan kita tidak ketahui. Okey, tengok contoh. 4 lebih besar ataupun lebih tinggilah nilai dia berbanding 3 ataupun 2. Tetapi sebanyak mana 4 itu lebih besar pada 3 atau 2? Dia something yang kita tidak boleh nak quantify. Of course lah 4 tolak 3, 1. Tapi berapa pula nilai 1 tu? Kan? So ordinal ni adalah sesuatu yang biasanya kita gunakan untuk kita mengukur sesuatu yang non-numeric concept. Contoh satisfaction, happiness, discomfort, macam tadilah, motivation, kan? Rendah, sederhana, tinggi. Tetapi macam mana kita bezakan secara, boleh kita ukur tak pelajar yang kita kata motivasi pelajar ni rendah dan ni tinggi. Tapi sejauh mana tingginya pelajar yang tinggi itu berbanding yang rendah, dia tidak ada satu nilai yang boleh kita pastikan dia punya kadar dia tu. Faham tak? Jadi contoh lain classification untuk pendapatan responden. Dia ada rendah, sederhana, tinggi. Tapi kita tidak boleh nak bezakan secara eksplisit antara middle dengan low ni, apakah nilai perbezaan dia. Jadi ordinal yang paling penting sekarang ni ialah kita faham sifat ordinal ialah satu-satu nilai, satu-satu data yang boleh kita
susun yang boleh kita letakkan dalam bentuk hierarchical order. Dia kata kat sini, sounds like order, ordinal order. So that's the key to remember ordinal scales. It is order that matters, but that's all you really get from this. Okay. Kita hanya tahu SES pendapatan rendah, sederhana dan tinggi. Tapi itu saja yang boleh kita orang kata kategorikan dia. Motivasi rendah, sederhana, tinggi. Kita boleh susun daripada rendah kepada tinggi, tinggi kepada rendah, dan kita tahu bahawa tinggi itu lebih tinggi nilai dia berbanding dengan sederhana. Sederhana itu lebih bagus daripada rendah. Okay, tak apa, kita tengok contoh yang lain juga supaya kita dapat lebih kefahaman. So interval pula adalah satu skala yang melibatkan skala-skala numerik ataupun bernombor, di mana kita tahu both the order and the exact difference between the values. Macam dalam ordinal, kita boleh susun dia rendah, sederhana, tinggi, tinggi, sederhana, rendah, dan kita tahu rendah itu lebih kurang lah, maknanya nilai itu is lower as compared to medium or highest punya level, right? Tapi kita tak tahu kadar yang khusus yang membezakan satu tahap dengan satu tahap. Tetapi dalam interval, kita tahu contoh beza antara 60 dan 50 darjah degree is a measurable of 10 degrees. Sama juga beza antara 80 dengan 70 degree adalah 10 degree. Kita tahu dia secara orang kata pengukuran dia. Dan perlu ingat juga kelas dalam interval, dia ada satu ciri khas untuk interval ni, data dia tidak ada true zero. Apa maksud true zero? Contoh dia, kalau dalam konteks temperature kan, kalau kosong, apa maksud? Adakah kalau kita kata zero, nil, maksudnya tak ada apa-apa, betul tak kelas? Betul tak? 9 tolak 9 tinggal? Kosong. Kalau kita buat dalam matematik skor rendah, 9 biji rambutan ditolak, Ali bagi ada 9. Kemudian bagi 9 kepada Aisyah. Ali tinggal berapa? Kosong. Kosong dalam konteks ini adalah a true zero. Maknanya tak ada nilai apa-apa. Nahi, langsung tak ada apa, tak ada durian pula. Tak ada rambutan. Tetapi bagi data interval, kosong tidak bermaksud tak ada nilai apa-apa. Kan? Kalau kita tengok di dalam 0 darjah Celsius, kan? Adakah dia bermaksud tak ada temperature kelas? Tak, tahap beku. Kan? Maksudnya dia ada satu nilai. Maknanya it is not a true zero. Dia ada maknanya dia ada nilai dia yang tersendiri. Sama juga dengan negative numbers pun ada makna dia. So di dalam data-data interval, kita boleh tambah, kita boleh tolak, tetapi tidak boleh darab dan bahagi. Contoh macam kita nak tengok beza kan. Macam ni lah. 60 tolak 50. Kita tak boleh bahagi, kita tak boleh darab. Okay. Dan seterusnya naik kepada yang paling tinggi sekali level dalam jenis-jenis data ni kelas dipanggil sebagai ratio ataupun nisbah. Apa yang dikatakan sebagai skala nisbah adalah satu skala yang ada absolute zero dan dia menunjukkan satu nilai yang exact lah, yang tepat tentang sesuatu unit itu, which allows for a wide range of both descriptive as well as inferential statistics untuk kita guna pakai. Tengok contoh. Pemilih ubah ataupun data-data ratio, dia boleh ditambah, tolak, darab, bahagi. Sebab tu ratio nama dia. Macam yang tadi tu, interval, hanya boleh apa kelas? Tambah tolak. Tambah tolak saja kan? Kalau yang nominal tadi, langsung tak boleh buat apa-apa kan? Okay. So sebab tu nampak tingkat ataupun darjah jenis-jenis data yang paling asas sekali adalah bentuk kategorikal ataupun nominal ataupun label. Tapi yang paling tinggi, yang paling banyak boleh kita manipulasi adalah data-data ratio. Okay. Dan ini dalam ratio ni lah boleh kita tengok ada mode-nya, ada median, ada mean. Nanti you all untuk KP2 kan, you all akan kira tahu mode
median, mean ni secara manual you akan buat pengiraan. Kita boleh tengok juga taburan dispersion dia, you boleh tengok standard deviation ataupun sisian piawai, atau boleh juga melihat variasi dari segi koefisien dia lah yang mana boleh kita ukur. So sebab itu kelas, macam saya katakan tadi, untuk kata kunci untuk kuantitatif dia ada beberapa kan, dan bagi macam yang hubungan tadi hanya boleh menyebabkan data-data ratio. So kita tengok contoh sikit lagi. Contoh dia kata kalau seseorang itu tidak ada kerja, langsung tidak ada kerja, maksudnya dia tidak ada pendapatan. So zero income bermaksud apa kelas? True zero ke? True zero ke bukan true zero? True, zero. True kan, memang langsung tak ada, memang kosong langsung. Dan dia kata ada 4 orang responden, masing-masing ada 65, 21, 50, 300. Boleh tak kita susun data ni? Boleh, kita susun secara ascending. 21, 50, 65, 300 ataupun descending 300, 65, 50, 21. Kita boleh susun dan susunan ini ada nilainya. Dan boleh tak kita buat nisbah? Boleh. Contohnya 300 adalah level yang minimum. Seseorang individu yang ada 300 sebenarnya dia mempunyai nilai wang yang berjumlah 6 kali ganda lebih daripada individu yang ada RM50. Nah, itu yang kita katakan kita boleh bezakan dengan kata satu nilai yang eksplisit lah. Another ratio, contoh age, test score, hour spent for revision dan sebagainya lah. Kan, yang dia ada nilai-nilai yang boleh kita campur tambah itu tadi. Tapi bagi age yang kita, contoh yang saya bagi tadi tu mungkin dari sudut kita hanya nak mengkategorikan. Tetapi dalam konteks ini, kita gunakan age ini sebagai satu data ratio yang boleh kita laksanakan arithmetic punya operation. So perhatikan kita ada NOI tu tadi. Bagi data nominal, kita boleh susun ikut value tak? Lelaki lebih, perempuan kurang. Tak boleh kan? Kita boleh dapatkan frekuensi tak? Boleh. Kita boleh tengok mood tak? Boleh. Tapi median, penengah tak boleh. Average, mean, purata tak boleh. Boleh kita quantify tak perbezaan antara lelaki dengan perempuan? Tak boleh. Kita boleh campur tak untuk dapatkan mean lelaki dengan perempuan kita bincangkan tadi? Tak boleh. Kita boleh bahagi tak? Kita boleh darab? Tak boleh. Ada tak nilai yang true zero? Tidak. So nominal yang paling asas. Ordinal on the other hand, lebih sikit lah dia punya tik-tik kat sini kan. Contoh, dalam ordinal kita boleh susun macam tadi kan, socio-economic status kan, tinggi, sederhana, rendah ataupun rendah, sederhana, tinggi boleh. Boleh kita buat frekuensi tak? Boleh. Boleh kita ambil mode? Boleh. Boleh kita ambil median tak? Boleh juga. Tetapi tak boleh ambil nilai mean bagi data-data ordinal. Contohnya kalau kita kata tadi pendapatan, kalau kita ambil nilai mean maka jadi satu nilai lah. Dia tidak membentuk kumpulan-kumpulan ataupun susunan order yang boleh kita susun. Okey? Bagi interval, dia boleh susun daripada rendah pada tinggi, kecil kepada besar, kan? Begitu boleh juga dikira dari segi frekuensi, kekerapan, mood, median, mean, boleh di quantify, campur tolak dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh darab dan juga bagi serta tidak ada nilai true zero. Sebab tadi dalam interval ni zero bermaksud ada nilai kan. Contoh yang temperature kita tengok tadi itulah. So dalam ratio kesemuanya ada. Okay, jadi dalam ratio ini boleh kita gunakan untuk data-data ataupun statistik secara inferential. Okay. So itulah yang saya nak explain sedikit tentang jenis-jenis data lah. Ada soalan tak setakat ni? Doktor, sorry, saya confuse sikit yang pendapatan tadi. Kan dia antara ratio dengan ordinal kan. Masa ratio pun kita cerita pasal pendapatan kan. Contohnya gaji seorang tu berapa dia dapat. Contoh kan. Tapi
Macam mana doktor, kalau dalam ratio tu kita boleh tentukan 300 tu adalah gaji terbanyak. Tapi kalau dalam yang ordinal tu kenapa kita tak boleh kenapa dia macam tu kenapa kita tak boleh nak tentukan ni doktor? Tu saya katakan dia bergantung kepada macam mana kita melihat bentuk data itu. Kita nak treat dia macam mana. Ya. Kalau dalam konteks yang ordinal tu tadi, kita hanya nak mengkategorikan dia kepada sederhana, rendah, sederhana ataupun tinggi, itu saja yang kita buat. Tetapi kalau sekiranya dalam keadaan kajian-kajian secara rasio, data-data rasio, contohnya kita nak melihat tentang apa nama ni, tentang sumbangan hubungan antara pendapatan dan juga contoh dia pendapatan dan juga bagi saya dia pendapatan yang kadar zakat ke macam tu sekali je. Boleh jadi bagus, pendapatan dan juga jumlah kadar zakat. Maknanya assumption kita ialah semakin tinggi pendapatan, semakin tinggilah kadar zakat yang akan dikeluarkan oleh seseorang individu, kan? Okay. So dalam konteks ini kita tidak katakan bahawa kita tak guna nilai yang rendah, sederhana, tinggi tu. Tetapi pendapatan itu kita ada satu nilai min sahaja. Faham tak? Kita ada satu nilai min. Contoh kita ada 50 responden ataupun katalah 150 pekerja ataupun guru di sekolah lah. Guru-guru ni pun pendapatan dia berbeza-beza, kan? Tetapi kita tidak cuba untuk kategorikan guru ini kepada pendapatan rendah, sederhana ataupun tinggi. Sebab kita hanya nak melihat hubungan antara keseluruhan guru-guru yang ada di dalam kajian kita itu tadi selama 150 tu, ada tak betul tak hipotesis kita bahawa semakin tinggi pendapatan semakin tinggilah zakat. Sebenarnya tak perlu hipotesiskan pun sebab ini sekadar contoh. Sebab kita tahu kan semakin tinggi memanglah semakin tinggi zakatnya. Contoh. Itu ya yang terfikir buat masa sekarang ni. Jadi kita hanya perlu satu nilai min tau kelas. Satu nilai min saja. Tetapi berbanding kalau kita kata kita nak melihat adakah wujud perbezaan antara pendapatan guru daripada kumpulan pendapatan sederhana, rendah ataupun tinggi itu dengan kadar sumbangan zakat dia. Jadi dalam konteks ni berbeza sebab apa? Sebab kita bahagikan mereka kepada berapa kumpulan tu? 3 kumpulan, kan? 3 kumpulan, mesti ada kumpulan yang rendah, sederhana dan tinggi, dan kita satu kategori, satu orang kata nilai lah maksudnya kumpulan ini. Tetapi kita tengok perbezaan dia dengan kadar zakat yang dikeluarkan. So, kita akan membuat analisis ANOVA. Kita membezakan antara ketiga-tiga kumpulan itu. So, interpretasi daripada dapatan kajian kita boleh katakan bahawa pendapatan bagi pendapatan sederhana, mungkin bilangan zakatnya mungkin berbeza ataupun mungkin contoh ni mungkin tak berapa tepat lah. Mungkin kita tengok juga dengan tapi saya tak bagi contoh ni lah, takut nanti pening pula sebab dia ada orang kata median kat tengah-tengah tu. Tak apalah, saya tak bagi contoh tu sebab nanti saya tercerita tentang PLS pula. Saya tak nak masukkan contoh tu. Takut juga pening. Tapi maksudnya the way we treat the data membezakan jenis-jenis data itu tersendiri. Walaupun kalau kita tengok dari sudut SES, memanglah kita rasa macam sama, kan? Tetapi dalam konteks yang pertama tadi, kita buat korelasi, kita ambil satu nilai sahaja. Kita tidak membezakan ada tak korelasi antara kumpulan rendah, sederhana itu dah boleh tak boleh buat korelasi pun sebenarnya, kerana kumpulan itu sendiri tidak cukup untuk kita rasiokan dia. Dia bukan data rasio, kan? Dia data yang ordinal. Ingat tak tadi ordinal tak boleh kita bahagi, kita tak boleh ni, kan? Sebab tu kita tak boleh dapatkan data macam tu. Okay?
Alright, saya rasa kalau you tengok pada kuliah-kuliah sebelum ini, saya ada bagi contoh tau macam mana dengan kumpulan ni saya dah ceritakan tentang kalau kata kunci perbezaan, you kena guna t-test, you kena ANOVA dan apakah jenis data yang boleh digunakan. Saya rasa you boleh tengok kat situ. Belum lagi je. Ya, saya boleh cerita. Tapi ada saya terangkan banyak kali dah di dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Saya harap you all boleh rujuk di situ. Kalau kurang kefahaman boleh tanyalah. Sebab basically saya ulang benda yang sama je sebenarnya kuliah ni. Sebab slide saya sama. Jadi berkemungkinan bila saya terang lagi sekali pun benda yang sama yang akan saya terangkan di dalam kuliah-kuliah sebelum inilah. So saya harap itu dapat dijadikan panduan untuk saudari lah. Okay. So basically kelas hari ni kita cover beberapa tajuk. Saya minta maaf lah memang saya pergi laju sikit sebab masa kita pun agak singkat kan dengan yang kita ada ni. Saya tengok tajuk. Okay. So kita dah cover tentang penyataan masalah, persoalan kajian, jenis data dan ukuran lah. So insyaAllah minggu depan sama ada saya ke ataupun Profesor masuk, kita akan masuk pada unit of analysis dan juga persamplan. Saya boleh cover sekali itu sebenarnya kedua-dua tajuk ini. Dan seterusnya sebelum kita minggu ke berapa dah ni kelas? Sekarang ni saya dah tak tentu arah, tak tahu minggu dah ni. Minggu ke berapa dah? 9 doktor. 9 okey. Okey, cantik. 9, minggu depan 10, okey. Kemudian bermula daripada minggu 11 ataupun minggu 12 kita akan mula buat pembentangan lah. So you all dah bincangkan dalam kumpulan, kita ada semua sekali 8 kan? 8 kumpulan. Biasanya kita akan cover 3 hingga 3 lah. Saya rasa maksimum 3 kumpulan, 3 tajuk. Maknanya kita ada more or less 3 jam kan? Campur tolak 2 jam setengah lah begitu gini. So kita akan cover 3 dan 2 tajuk lah dan di akhir tu kita buat recap. Jadi mohon bersedialah apa yang perlu you sediakan untuk pembentangan ialah kena buat slide lah ya. Buat slide dan yang akan kita nilai pertama dari sudut ketepatan fakta tu. Yang you ambil daripada buku research method kan dan sebagainya, ketepatan fakta. Yang kedua kejelasan dari segi penerangan. Okey, penerangan. Yang ketiga kita tengok juga dari sinergi ahli kumpulan lah. Maksudnya semua ahli mesti bantu-membantu. Mungkin semua orang ambil orang kata take part dalam pembentangan. Dan seterusnya kita lihat juga interaksi dengan audience. Maksudnya kalau ada orang tanya macam mana cara you jawab dan sebagainya. Tetapi jangan risau. Biasanya dalam pembentangan macam ni tidaklah bermaksud you kena 100% tahu semua. Kan? Tapi markah tinggi kalau sekiranya saya nampak memang komprehensif you punya maklumat yang dapat tu. Ambil daripada beberapa buku research method. Janganlah ambil buku Chua Pian Yao je. Ya, tengok. Saya ada pernah bagi kan buku awal-awal kelas saya ada pernah bagi tak? Soft copy buku Airy. Airy tu sangat bagus untuk you rujuk khususnya untuk research method. Airy, Jacob and Razawi. Saya pernah bagi ke dekat grup ni? Telegram kita? Macam tak ada. Tak ada Macam tak ada pun. Oh, saya lupa. Tak apa, nanti saya cuba cari. Saya ada soft copy tu. Kumpulan mana Oh, saya tak sempat share lagi kumpulan ni. Ni salah grup pula. Banyak sangat grup. Okey. Tak apa, nanti saya share dalam grup. Okey, so saya rasa buku Airy tu sangat komprehensif dan gaya bahasa dia tu senang nak faham. Jadi boleh rujuk kat situlah salah satu antara buku yang saya recommend untuk you all refer to for your presentation ataupun preparation for your presentation lah. Alright. Apa tajuk dia doktor buku tu? Tak ingatlah, nanti saya bagilah pasal research method lah. Nanti saya cari, saya share sekejap lagi ya. Okay, thank you doktor. Okay. Kriteria yang untuk pembentangan tu setiap
reka bentuk tu, pengenalan, kajian definisi, ciri-ciri, kekuatan, kelemahan, kesahan dan kebolehpercayaan, kajian empirikal. Betul Doktor? Satu lagi you boleh tambah, contohnya kalau you menceritakan tentang eksperimen sebenar kan, mungkin ambil satu atau dua research method untuk dibanding bezakan. Contoh eksperimen, tujuan dia utama adalah untuk melihat keberkesanan intervensi yang dijalankan. You ambil case study. Case study lah untuk memahami satu fenomena dalam satu konteks tanpa perlu kita membuat perbezaan ataupun kita memperkenalkan apa-apa. Atau boleh jadi you comparekan dia dengan action research. Apa beza kuasa eksperimen dengan action research? Sebab dalam action research mungkin boleh jadi ada eksperimen. Tetapi apakah portion eksperimen di dalam action research itu sendiri? So sebab apa? At the end, you kena mahir, you kena master tajuk yang dibentangkan dan dalam masa yang sama, pembentangan yang saudari akan buat itu akan memberi manfaat dan kefahaman kepada rakan-rakan pelajar yang lain. Itu spirit dia. Ya, jadi bila niat kita ni memang untuk kita share yang terbaik, dia akan sampai kepada kata audience kita. Kan orang selalu cakap kan, bila kita bercakap daripada hati, dia akan sampai ke hati. Kalau kita bercakap daripada mulut, dia hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. So, perbetulkan niat, masa you all buat ni sebenarnya untuk kefahaman bersama. Saya selalu cerita, saya selalu sebut dengan pelajar-pelajar saya lah. So, saya nampak beza apabila setengah-setengah kumpulan tu memang nampak dia membentang daripada jiwa dia, daripada hati dia. So, semua orang faham. Semua orang gembira dengan contoh-contoh sebab memang mereka memberi yang terbaik. Dia ada kumpulan yang setakat dia cerita secara superficial je. Jadi lepas tu ramai yang tak faham kan. Sebab yang bentang sendiri pun bukan menceritakan daripada hati. Dia pun tak faham. So dia akan mempengaruhi kata kitaran pembelajaran rakan-rakan yang lain. So saya harap aktiviti ini bukan kita nak dera tapi sebenarnya kita bagi sedikit peluang untuk pelajar kata search information on your own lah. Sebab selama ni pun kuliah banyak diberikan oleh pensyarah kan, maknanya berbentuk satu hala lah. Jadi untuk ini sebab tu kita buat dalam bentuk kumpulan untuk kita melihatlah kerjasama. Ada isu ke setakat ni? Ada masalah ke nak bekerjasama dengan kumpulan? Ada ahli kumpulan yang tak bagi kerjasama ke? Ya, Tak ada. Alhamdulillah. So saya harap walaupun you all ni jauh beribu batu antara satu sama lain kan, teknologi saya rasa boleh mendekatkan kita lah. So kalau sekiranya ada yang pembonceng gratis, ya, dia nak bonceng secara percuma, kalau rasa tak nak reveal depan-depan, you all boleh bagi nama kat saya. Saya ada hak untuk menolak markah daripada ahli yang tidak membantu. Okay, jadi ini saya cerita secara transparan lah supaya semua orang tidak mengambil kesempatan di atas kata kerajinan, di atas komitmen ahli-ahli yang lain. Kesianlah kan. Sebab tu kita collaborative learning ni, kita adalah pelajar dewasa kan. Saya harap tidak ada isu lah dari segi komitmen dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya ada, ahli kumpulan boleh tampil maklumkan kepada saya lah. So saya ada hak untuk katalah kumpulan tu untuk pembentangan markah penuh 20 contoh. Kumpulan tu dapat 19. Ahli kumpulan yang, tapi kena verification daripada ahli lah ya. Mungkin saya tolak 10, dia tinggal 9 sahaja. Sebab biasa markah berkumpulan ni memang kita bagi flat rate dia. Kalau you all deserve untuk dapat 19/20 dan semua orang dapat 19/20. Kan? Tapi kalau ada komplain, saya boleh tolak lah. Okey, so untuk tugasan, saya tahu memang ada yang bertanya kepada saya. Saya pun aware tentang tu, tapi Prof Rizam pun tak ada kata apa-apa lagi kan. Okey, jadi maksudnya nanti saya tengok dekat UKM Folio lah. That means you still have time untuk kata revise you punya tugasan lah. Nanti saya akan perbetulkan dekat UKM Folio Alright, ada any few questions sebelum kita berakhir kelas? Doktor, saya nak confirmkan pemahaman saya pun tak doktor? Ya, silakan. Sebab kita baca kan doktor, kalau disparity maksudnya dia uji mean
kegerapan macam tu kan. Kalau inferensi adalah diuji daripada segi hubungan. Betul tak doktor? Sebab kadang-kadang saya tengok dekat dalam tu dia tulis lain-lain dia punya ni. Jadi macam tu deskriptif, mean, semua tu sisi yang piawai tu semua deskriptif. Kalau inferensi dia adalah hubungan. Betul doktor? Kalau deskriptif, frekuensi, peratusan, mean, standard deviation. Tapi mean bagi data-data yang bukan nominal lah. Kita dah bincang tadi kan. Patut Jantina ayat jangan betul dia. pula you all pergi run mean sekeh kepala nanti. Okey doktor, ayat betul dia statistik deskriptif, betul tak? Lepas tu kalau kita tulis Analisis deskriptif. analisis Bukan statistik. Bukan. Okey, faham. Okey, kalau inferensi tu statistik inferensi. Analisis juga. Analisis menggunakan statistik inferensi. Okey, baik. Terima kasih doktor. Sama-sama. Yang lain? Doktor nak uji kefahaman sama ada betul ke tidak jugalah macam Farah Huda tadi tu kan. Okey, silakan. Macam tadi yang Noir tadi tu jenis data dan kualitatif ni sebenarnya macam mana macam pembinaan struktur dan konstruk dalam soal selidik ke doktor? Macam contohnya kan macam kita punya soal selidik tu bermula dengan soalan yang nominal untuk tanya jantina dia. Betul. Macam tu kan. Lepas tu naik kepada ordinal jenis sekolah dia. Lepas tu interval bidang subperkhususan. Lepas tu masuk kepada ratio macam tahap kesedaran dan tahap penerimaan guru mempraktikkan penggunaan teknologi digital sebagai bahan bantu mengajar. Maksudnya macam kita apa yang kita belajar nominal, ordinal, interval dan ratio ni sebenarnya macam pembinaan konstruk untuk soal selidik. Yang kita boleh gunakan lah maksudnya. Okey, Pak Lee tepat. Cuma saya nak tanya kenapa interval you guna contoh bidang kepakaran? Bidang pengkhususan? Interval tu mungkin pengalaman mengajar. Sebabnya dia hanya boleh tambah dan tolak. Lepas tu yang ratio tu ialah barulah tahap kesediaan dan penerimaan untuk kita cari mean dan sisihan piawai untuk tahap pada perbezaan setiap guru. Betul macam tu kan? Betul. Maksudnya apa yang saya faham tu betul ke salah ke? Betul lah tu. So kalau dalam questionnaire kan memanglah di bahagian awal-awal yang demografik tu biasanya datanya dah bentuk kategorikal lah. Jantina kan, betul mengajar kat mana. Tahun mengajar kalau ada yang you letakkan you nak bezakan, you nak katakan nanti sebab you nak gunakan hubungan kan. Hubungan maksudnya semakin lama mengajar semakin tinggi sikap contohnya. Jadi itu kita gunakan kata dalam bentuk data-data yang ordinal lah yang boleh kita kita bezakan. Okey. Kemudian bagi data-data yang ada skala Likert 1 hingga 5, 1 hingga 7 biasa tu memang itu adalah data-data ratio lah. Data-data nisbah. Sebab apa penting juga sebab bila you all masuk, siapa yang pernah guna SPSS sekarang kat dalam ni? Pernah guna SPSS tak? Pernah dulu. Okey. Masa kita masukkan data dalam SPSS, you kena define kan dekat variable view tu, you kena define data ni apa. Tapi dalam SPSS ada 3 je. Dia ada nominal, dia ada dia guna istilah ordinal dan juga ratio. Jadi di situlah saudari perlu tick data ni jenis apa. Kalau kita tersilap, SPSS akan run je. Sebab tu penting untuk kemahiran lah. Tapi oleh kerana dekat komputer saya ni SPSS MacBook baru ni saya tak ada lagi. And Vivo saya pun dah expired. Jadi saya tak boleh nak tunjuk kat you all. Tapi saya pernah buat satu kuliah bersama dengan kumpulan pelajar arus perdana. Memang ada dekat playlist tu you boleh tengok cara menganalisis data, memindahkan data daripada Google Form ke SPSS. Dan ada juga saya terangkan cara membuat analisis dan juga beberapa inferential statistik menggunakan SPSS. Itu saya rasa antara banyak views jugalah video tu.
So saya harap boleh membantulah. Saya tak mampulah nak tunjukkan sebab memang ada limitasi dekat saya punya mesin. Memang tak ada SPSS dan NVivo sekarang ni, jadi saya tak boleh nak tunjuk lah. Tapi rakaman tu saya rasa membantu. Alright, yang lain okey ke? Apa perasaan Sis you all ni? doktor, Ya, Anis. sekejap doktor lagi satu. Apa nama saya hari tu dah tengok dah doktor punya NVivo tu, sebabnya nak buat KP1 punya tu nak buat literature review tu kan. Macam konon-konon nak gunalah juga NVivo tu, so dah try Google tengok berapa price dia apa semua. Dia datang keluar sekali dengan Atlas. So apa pendapat doktor antara antara NVivo dan Atlas tu? Saya nampak fungsi dia lebih kurang sama. So yang mana satu sebenarnya lebih friendly user dan macam untuk novice macam kita orang ni lah kan. Yang mana lebih sesuai untuk digunakan. Okey. Terima kasih ni untuk soalan tu. Bagi saya lah, saya prefer NVivo a lot more berbanding Atlas T. Satu sebab Atlas T ni dia macam simplistic version of analysis tau. You tengok outcome dia akan letak dalam bentuk arrow-arrow macam mind map. Tetapi di dalam NVivo plus 12 yang terkini tu, you boleh buat lagi banyak. Dan penyusunan bagi setiap subcoding child dengan nodes tu, child dengan parent tu, kita boleh susun dekat bahagian dia punya nodes tu. Bagi saya lah, sebab Atlas T, saya ada student PhD guna Atlas T, bila dia buat analisis, pembaca pun query, dia kata mana dia punya subcoding dia, kita tak nampak bagaimana proses daripada pembinaan kategori ataupun tema-tema itu daripada open coding. Itu tidak dapat ditunjukkan. Tapi dalam NVivo kita boleh print screen, kita boleh tunjukkan sebenarnya apakah dia sub-sub nodes yang membentuk satu parent nodes tu. Yang akhirnya kita katakan sebagai satu kategori. So bagi saya lah. Dan for your information, tapi saya rasa tahun ni dah tak ada kot, tahun lepas yang terakhir lah. Fakulti Pendidikan sebenarnya dah kita subscribe NVivo 1000 license dan pelajar hanya boleh beli dengan harga 180 setahun. Tapi saya rasa dah expired kot. Dah kita tak sambung lagi. So what you can do is boleh beli daripada syarikat NVivo. Dia untuk student punya package, kalau tak silap saya dia dalam 500 untuk 2 license. Untuk setahun. Maknanya boleh bagi 2 lah. Pair lah dengan kawan-kawan kan yang nak beli tu. Saya menjawab soalan kan, Anis? Jawab doktor. Okay. Sebabnya banyak kalau kita tengok kursus-kursus luar tu banyaknya yang nak banyak lecture pasal Atlas lah. NVivo ni kadang-kadang bila tanya sini-sini tak pernah dengar lah NVivo ni apa. Tu yang macam tak pernah tahu pun Atlas apa, sebabnya tahu NVivo je sebab doktor punya tutorial dekat YouTube tu kan. Tapi saya rasa Anis sendiri you boleh buat perbezaan. You boleh buat timbang tara lah daripada video-video yang pernah ditonton tu. What do you think? Nampak tak perbezaan antara Atlas T dengan NVivo? Atlas T belum go through lagi. NVivo tu sebabnya macam nak buat literature review kan. Sebabnya macam lebih mudah untuk kita nak tag kan artikel mana yang kita nak kita relate kan tu. So mungkin lepas ni cuba tengok tutorial untuk Atlas T dan you decide. Sebab saya, that is my personal preference kan. But again it goes back to your own lah. Okay Anis cuba Okay, terima kasih dapat doktor. perbezaan. Okay, right. Okay kelas, setakat ni macam mana? Apa perasaan you all dengan kelas ni? So far okay ke? Ke senak kepala? Okay doktor. Boleh kan? Okay, of course lah bila kita kelas jauh-jauh ni memang saya rasa banyak lebih kepada pembelajaran kendiri lah. Ambil peluang untuk tengok video-video yang sebelum ini dan cuba relatekan dengan tugasan sebab yang penting tugasan lah. Saya mengajar PA2 yang saya bagi list tu kan, you boleh tengok. Pelajar-pelajar saya untuk kelas apa tu eksekutif tu,